Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kesempatan, kelapangan untuk berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Dan saya juga minta maaf di atas kelewatan ni kerana trafik agak jam teruk ni sebenarnya di base raya tadi sampai start lepas keluar tol daripada UPM tadi tak jalan langsung, kata pukul berapa pula nak sampai ni, rasa nak patah balik pun ada, tapi rasa kod depan tu laju, memang laju lah. Lepas tu saya pecut tu, Tuhan saja yang tahulah. Dah sampai surat saman dia saya hantar kat surau lah. Ustaz-ustaz ni bawa memang macam F1 tuan-tuan. Dia nak kejar masa. Baiklah tuan-tuan, tak apa lah tu. InsyaAllah kita malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab hadis penawar hati. Dan malam ni kita pergi kepada hadis yang ke-9 yang bertajuk berapakah dalamnya jurang api neraka. Oh, itu tajuk. Tajuk pun dah gerun tuan-tuan. Ya, tajuk dia berapa dalam jurang api neraka. Kedalaman dia berapa dalam tu. Ni kita nak tahu. Berapa kaki, berapa meter, berapa kilometer, kita nak tahu. Baik, hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami pada suatu hari bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dengan keras. Lalu beliau bersabda, tahukah kamu suara apakah ini? Atau bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus saja jatuh menuju dasar neraka dan baru pada saat ini ia sampai pada dasarnya. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Rasanya tidak pandai kita menghitung berapakah dalamnya jurang api neraka yang ditempuh oleh kecepatan perjalanan batu besar yang jatuh dan memakan masa 70 tahun lamanya. Dan yang lebih mengerikan lagi apabila jurang itu teramat dalam ini akan dipenuhi oleh bermacam-macam siksaan. Dan apabila sampai saatnya nanti pintu neraka ini akan ditutup serapat-rapatnya. Dan tidak ada seorang juga di antara penghuninya
yang dibenarkan keluar daripadanya. Siksaan demi siksaan. Habis satu jenis siksaan, masuk pula pada jenis siksaan yang lain. Dan begitulah seterusnya dengan tiada ada kesudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana satu hari Nabi tengah duduk-duduk dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba bunyi dentuman. Berdentum. Ya. Kalau sini, kalau berdentum tu, kereta langgar kereta, kereta langgar lori, kereta langgar bas, kereta langgar motor, motor langgar orang. Bunyi apa lagi? Orang jatuh dari flat. Kedebuk juga bunyinya. Kalau kata jatuh buah cempedak, pokok cempedak pun tak ada sini. Tapi kalau orang jatuh, kedebuk juga bunyinya. Nabi tanya sahabat, kamu tahu bunyi apa ni? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu bunyi apa ni. Kata Nabi SAW, itu adalah bunyi seketul batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu ke dalam api neraka. Baru hari ini ia sampai ke dasarnya. Sebab itulah kamu mendengar bunyi dentuman tersebut. Allahu Akbar. Nak tahu dalam tak dalamnya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kata 70 tahun. Bila mana batu tu dibaling dalam neraka, 70 tahun perjalanan baru sampai. Siapa sini umur 70 tahun? Lebih pada tempoh kita merdeka baru 60 tahun lebih kurang. Maknanya daripada zaman merdeka sampai hari ini, tak sampai lagi api neraka tu. Apa namanya? Kita ke dasar api neraka. Kalau terjun dalam api neraka tu, tak sampai lagi, tuan-tuan. Punya dalam, tak dalam. Kalau saya yang lahir tahun 71 ni, tuan-tuan, tak sampai lagi. Tapi wal'ayazubillah lah, minta jauh lah daripada masuk neraka. Kan? 70 tahun. Baru sampai. Kalau kita tengok bangunan paling tinggi di negara kita ni apa dia? Katakanlah KLCC tu. Kalau kita terjun agak-agak berapa lama tempohnya sampai ke bawah tu. Tu bangunan paling tinggi, tuan-tuan. Terjun tak sampai seminit, gedebuk je ke bawah, berkecil kita. Tak sampai seminit. Tu bangunan paling tinggi. Katakanlah 5 kali ganda KLCC. Agak-agak berapa lama kita sampai ke bawah? Tak sampai 3 minit, 2 minit. Tak sampai. Gedebuk dah. Punya, tuan. Kita tak tahu, tak boleh nak gambarkan berapa dalam jurangnya api neraka bila dikatakan 70 tahun perjalanan baru sampai. Bila dikatakan ahli neraka ni dicampak, dilempar, itulah keadaannya. Tak ada dipersilakan masuk ahli neraka, tak ada. Kan? Dalam hadis-hadis Nabi semua sebut ahli neraka ni dilempar, dicampak, dihumban. Betul? Perkataan yang kasar yang sesuai untuk ahli neraka. Tak ada perkataan yang lembut. Diiringi masuk ke dalam api neraka. Ada? Tak ada, tuan. Yang macam pengantin diiring masuk dalam dewan perkahwinan. Tak ada. Ahli neraka dihumban, dicampak, dilempar. Itu perkataan yang kasar yang layak kepada ahli neraka. Bila dicampak, dilempar, masya-Allah. Nak sampai ke bawah tu sampai beruban kata orang. Tak sampai lagi. Sampai ke pencen, tak sampai lagi. Kita pencen 60 tahun, tuan-tuan. Tak sampai lagi. Ya Allah, dalamnya proses nak sampai dihumban dalam neraka itu pun satu penyiksaan.
bagi ahli neraka, tuan-tuan. Bila nak sampai ni? Kalau kita bermusafir, tuan-tuan, naik kereta, naik bas ke, kan? Kita nak pergi ke satu tempat yang jauh tu, kita akan kata, bila nak sampai ni? Dari Johor nak balik Perlis, bila nak sampai ni? Ya Allah, lamanya. Kan? Sebab perjalanannya begitu jauh. Tambah kalau musim-musim cuti. Allahu Akbar. Saya pun dah pening kepala dah, orang rumah ngajak balik kampung raya Cina ni. Allahu Akbar. Raya Cina ni Tuhan saja yang tahu jamnya, tuan-tuan. Lebih teruk pada raya kita. Cina yang raya, kita yang sibuk. Tu yang atas jalan tu penuh demo kita, orang kita belaka. Allahu Akbar. Tu. Itu pun kita dah rasa bosan dah. Dah 5-6 jam dalam kereta. Orang balik Kelantan, Terengganu kadang sampai 12 jam, 14 jam. 24 jam pun ada. Sampai dah tak larat, berhenti dulu, tidur masjid, tidur hotel. Nak balik kampung. Tu pun kita dah rasa bosan. Baru berapa jam perjalanan. Ini 70 tahun perjalanan. Bayangkan. Nak sampai ke tempat yang hina, yang Allah sediakan kepada ahli neraka itu tadi. Di dalamnya ada bermacam-macam bentuk penyiksaan yang tak dapat nak kita gambarkan, tuan-tuan. Hebatnya, menakutkan, mengerikan. Siapa pun tak sanggup nak masuk ke tempat yang penuh dengan penyiksaan. Kalau orang pernah masuk penjara, tuan-tuan, masuk penjara tu pun satu penyiksaan. Sehari pun rasa setahun. Sedangkan di akhirat sehari bersamaan 1000 tahun kehidupan dunia. Tu ulama kata. Ya? Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun kehidupan dunia. Malahan proses perbicaraan kita di akhirat nanti pun, kita seorang ni pun memakan masa 1 hari. 1 hari bersamaan 1000 tahun kehidupan dunia. Bayangkan lama tak lama proses perbicaraan kita nanti, tuan-tuan. Begitu jugalah bila mana dikatakan masuk neraka. Kalau kata sehari kita sanggup ke? Yalah, nak merasa masuk sehari pun jadilah. Atau kamu ingat ni Hotel Concord? Ingat ni hotel Hotel 5 bintang? Nak merasa? Jangan, tuan-tuan. Kalau Allah hukum 1 hari masuk neraka, maka samanya 1000 tahun kehidupan kita di dunia ni. Jangan kata tak ngapalah, sehari je. Ada yang teruk lagi, dia kata apa? Kalau semua dah nak masuk syurga, biarlah teman masuk neraka. Dia memain-main je. Ya, kau ingat masuk neraka tu macam masuk pasar raya ke? Macam masuk Sogo ke? Macam masuk pasar malam ke? Tak adanya, tuan-tuan. Tempat yang amat menyakitkan. Segala-galanya menyakitkan di neraka ni. Pandangan kita menyakitkan, pendengaran kita menyakitkan, tak sanggup kita nak tengok benda yang ada di dalam neraka. Tengok penghuni neraka pun mengerikan. Mendengar jeritan-jeritan ahli neraka pun menakutkan. Ya, takut. Bayangkan ahli neraka ni lah, hadis ada sebut, buruk tak buruk, gigi ahli neraka ni dikatakan sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud.
Gigi kita besar mana lah ni dunia ni? Kalau kecilnya Ustaz, macam mana Bukit Uhud? Siapa pernah tengok Bukit Uhud? Yang pergi Mekah dia tahu. Oh, ni Bukit Uhud yang Nabi duk naik ni. Dah boleh berperang perang Uhud tu. Besar tu lah gigi ahli neraka. Habis besar mana badannya? Kalau hadis tu sebut besar badan ahli neraka ni ibaratnya 3 hari perjalanan kuda yang ditunggang laju. Besar tak besar tak badan ahli neraka nanti? Besar. Ahli syurga pun besar juga, dia kata 70 hasta, besar. Neraka, ahli neraka lagi besar. Sebab apa? Tubuh badan kita jadi besar, tuan-tuan. Jadi lebar, kata orang Perak, jadi lebar. Pasal apa? Supaya setiap inci daripada tubuh badan kita yang Allah Ta'ala besarkan itu akan merasa kesakitan daripada neraka. Akan merasa bakaran daripada api neraka Allah. Tubuh kita yang besar tadi. Siapa yang sanggup nak merasai sakitnya api neraka yang dikatakan 70 kali ganda daripada bakaran api dunia ni. Api dunia ni kalau kena sikit pun udah menjerit. Adoi, panas. Kan? Kena minyak panas pun dah menjerit. Kena api, bancik api pun dah menjerit. Ini kan pula api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagilah berganda-ganda lagi kepanasannya. Sehingga dikatakan, dia mengatakan dipanaskan daripada warna merah ke warna hitam ke warna putih ke warna begitu sampai tahap macam tu, dibakar puluhan ribu tahun api neraka itu sehingga dia menjadi sepanas-panasnya, tuan-tuan. Bila dah terlalu panas ahli neraka ni lapar, rasa dahaga, lapar, ngadu pada Tuhan. Oi, ya Allah, kering tekak, laparnya. Ada tak makanan? Kalau boleh bagilah makan sikit pada kami. Ada. Lalu diberikan makanan daripada duri-durinya. Duri-duri, buah-buahan yang berduri, tuan-tuan. Yang mana bila mereka makan, la yusminu wa la yughni wala min ju'. Ya. Yang mana makanan itu tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Makan lekat, tuan-tuan. Udah lekat, nak minum. Nak minum apa air yang dia bagi? Dia baginya air tembaga dalam bekas, tuan-tuan. Minum Allah. Bahang api air itu pun dah boleh menghancurkan muka ahli neraka. Itulah makanan dan minuman ahli neraka, tuan-tuan. Tak ada. KFC tak ada. Starbucks tak ada. McDonald tak ada. Dunia ni kita boleh berseronok dengan apa yang kita nak makan, kita makan, nak minum, kita minum. Di neraka kita tak ada pilihan. Melainkan di syurga Allah, Allah bagi macam-macam pilihan. Apa sahaja kehendak kita Allah akan tunaikan. Malahan apa hati kita berkata, hati baru terkenang-kenang rasa nak makan pizza lah, pop sampai pizza, tuan-tuan. Rasa nak makan mi Bandung lah, pop sampai mi Bandung. Baru rasa. Itu syurga. Neraka kita have no choice. Tak ada pilihan. Melainkan makanan-makanan yang menghinakan, yang menyeksakan, yang tidak mengenyangkan. Begitulah antara keadaan, seksaan, bentuk-bentuk
Seksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Insya-Allah kita akan sentuh dalam kuliah akan datang. Nanti ada lagi dalam bab cerita bab neraka ini. Cuma hari ini bila Nabi cerita begitulah kedalaman jurang api neraka. Kita rasa macam mana tuan-tuan? Apa perasaan kita? Apakah kita tak rasa apa-apa? Sebab kita tak pernah tengok lagi api neraka di dunia ni. Tetapi di sana nanti semua orang akan tengok. Sama ada kita masuk tak masuk tu lain cerita. Tapi semua akan tengok, oi teruknya api neraka ni. Apa pendirian kita? Bila Nabi, bila Allah dan Rasul ceritakan mengenai dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada keinsafan dalam diri kita bila kita dengar kata Nabi? Bila kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Ibrahim Adham, tuan-tuan. Ya. Antara tanda-tanda hati seseorang itu mati. Tanda hati itu mati. Bila mana dia mengaku adanya api neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak berusaha untuk menjauhinya. Itu tanda hati mati. Dia tahu. Aku tahulah ustaz aku dah cerita, aku pun dengar ceramah juga, aku pun dengar kuliah juga. Aku pun tengok YouTube juga ceramah ustaz ni, tok guru ni, tok guru ni. Dia tahu. Tapi dia tidak cuba untuk menjauhi akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Adham, antara tanda hati seseorang itu telah mati. Hati kalau mati, tuan-tuan, dia jadi tak kisah semua benda. Dia buat benda haram pun dia tak kisah. Dia buat benda yang Allah larang pun dia tak kisah. Dia tak laksanakan kewajipan pada Allah pun dia tak kisah. Dia langgar hukum Tuhan pun dia tak kisah. Kerana hati dah mati, tuan-tuan. Kerana hati dah mati. Maka dia tak takut. Dia tak rasa segan silu nak buat benda-benda mungkar, maksiat dan apa jua jenis kejahatan. Kerana hati dah mati. Benda hati ni benda yang kita kena jaga. Kerana dialah yang menentukan soal perjalanan kehidupan kita. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baiklah orang tu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia buruk, buruklah orang tu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kamu bahawa ianya adalah hati. Di sinilah puncanya. Kalau hati ni dah mati, tuan-tuan, maka dia tak peduli dah. Walaupun dia tahu semayang ni wajib. Dia tahu tutup aurat ni wajib. Dia tahu puasa di bulan Ramadan ni wajib. Dia tahu berzakat itu wajib jika berkemampuan. Tapi dia tak peduli semua tu. Kerana hati dah mati. Nampak? Tanpa segan silu dia buat dosa. Tak rasa malu. Tak rasa malu. Naik motor pakai seluar pendek, kulu gilir, tak rasa segan. Assalamualaikum Pak Imam. Tu dia bagi salam kat Pak Imam pula, pakai seluar pendek. Hak perempuan pula pakai seluar ketat. Baju sendat-sendat. Nampak pusat. Lalu depan ustaz, Assalamualaikum ustaz. Allah, ustaz pun kena juga. Kan? Waalaikumsalam. Kita pun jawablah salam. Tapi ya Allah pakainya. Saya kenal ustaz. Memanglah.
Nampak? Pakai ya Allah. Dia tak rasa malu. Tak rasa segan. Kan? Bila dia dedahkan aurat tu, bila dia buat satu-satu dosa, dia tak rasa malu. Sekurang-kurangnya malulah sikit bila buat benda-benda dosa ni, tuan-tuan. Kan? Malulah, tak malu pada Tuhan pun malulah pada manusia. Macam orang pergi tempat ekor lah, pusat judi ni. Tempat orang main ekor ni. Kalau yang pakai helmet tutup tu orang kita lah tu. Betul tak? Tahu malu, dia malu dengan orang. Tak apalah malu. Tapi dengan Tuhan dia tak malu. Dia pergi kat, tapi dia tutup. Pakai helmet tutup. Pergi kat kaunter mau beli nombor. Tahu malu pula. Tak apalah, malulah juga. Bulan puasa, belakang kedai, plastik hitam. Tahu malu. Nampak tak? Tahu malu. Tak apalah. Yang jenis tak tahu malu ni, depan-depan orang, tuan-tuan. Dia minum arak depan kita. Dia berjoget terkinjai-kinjai depan kita. Dia tak rasa malu, tak rasa segan, tuan-tuan. Sebab hati dah mati. Bila hati dah mati berat, sehingga Syekh Ibrahim kata, dia tahu adanya neraka. Dia tahu siksaan-siksaan yang ada dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak cuba untuk menjauhkan diri daripada neraka Allah. Dia masih lagi kekal dengan kemaksiatan. Dia masih lagi tak mau cuba untuk mengubah dirinya, merubah dirinya menjadi orang yang baik dan taat kepada perintah Allah. Sedangkan peluang-peluang untuk melakukan perubahan itu sentiasa ada di depan mata. Aku nak pergi surau ke tak pergi? Nak pergi surau ke tak pergi? Dua jalan je. Nampak? Aku tengok jiran-jiran aku ramai pergi surau ni. Ramai duk mengaji ni. Dah ramai duk sembahyang jemaah ni. Ramai duk baca Quran ni. Nak pi ke tak? Nak pi ke tak? Nampak? Dia antara dua. Orang yang ingin mengubah dirinya, dia akan pergi ke arah jalan yang baik. Kenapa? Dia nak berubah. Aku tak mau selama-lamanya menjadi orang yang tak peduli langsung soal agama ni. Tengok orang pergi surau, aku buat tak reti. Tengok orang mengaji, aku buat tak reti. Tengok orang tutup aurat, aku buat tak reti. Tengok orang buat kerja halal, aku buat tak reti. Aku dah buat kerja haram juga. Sedangkan peluang nak buat benda baik, benda elok, nak cari redha Allah tu ada. Tapi dia tetap nak buat benda jahat. Dia pilih juga jalan nak pergi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu soal masa depan seseorang, betul? Sama ada dia ahli syurga, dia ahli neraka, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata yang buat jahat kat luar tu kamu ni ahli neraka belaka ni. Tak boleh nak kata. Sebab kita tak tahu. Mungkin pengakhiran dia pengakhiran yang baik. Dia bertaubat, dia beristighfar, dia minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Dia jadi orang baik-baik. Kita pun tak tahu. Tapi kita nak jelaskan di sini. Supaya kita ni tahu jangan buat jalan-jalan yang menuju ke neraka Allah. Tu je kita nak beritahu tu. Sebab takut-takut kamu tak sempat nak berubah. Nak berubah nantilah. Nanti aku pergilah surau. Nanti aku pakailah kepiah macam kamu. Nanti aku pakailah jubah. Aku ikatlah seraban. Nanti, tuan-tuan. Main nanti ni, berapa ramai kawan-kawan kita bila dia kata nanti, tak sempat. Berapa ramai? Nanti pencen aku datang le surau. Tak sempat pencen. Udah meninggal. Nantilah aku belajarlah Quran. Tak sempat. Udah meninggal.
Nanti aku buatlah amal, nanti aku pergi surau. Semua tak sempat. Itu yang kita takut. Kita ni Allah bagi kesempatan tuan-tuan. Sempat datang surau, solat jamaah, mengaji, zikir, wirid dan sebagainya, macam-macam amalan kita buat. Alhamdulillah. Ni, yang tak nampak-nampak lagi ni. Itu yang kita risau sebab dia kata nanti. Badiru bil a'mal. Nabi kata segeralah kamu untuk beramal. Jangan tangguh-tangguh. Kerana orang yang bertangguh-tangguh dalam beramal ni takut nanti akhir zaman. Nabi kata dalam hadis tu, badiru bil a'malu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebab orang yang kerana takut nanti akan adanya fitnah, Nabi kata. Saat itu kaqita'il lailil muzlim. Seumpama malam yang gelap gelita. Malam gelap gelita ni macam mana? Malam gelap gelita ni kita tak nampak nak jalan pun payah, betul tak? Silat gaya jatuh longkang. Silat gaya langgak tiang. Silat gaya langgak orang. Gelap. Begitulah keadaan manusia akhir zaman. Bila mereka bertangguh-tangguh untuk beramal ni, dia tak tahu jalan mana yang dia nak tuju. Ibaratnya duduk jalan dalam keadaan gelap gelita. Saat itu kata Nabi SAW, sambungan daripada hadis itu, yusbihur rajulu berimannya seorang lelaki di waktu siang harinya dan kufur ia pada esoknya, ataupun ada yang hari ni dia malam tu dia beriman, besoknya dia kembali kufur kepada Allah. Begitulah keadaannya bila kata jalan dalam keadaan gelap gelita ni. Iman dia jadi tak tentu hala. Kejap dia beriman, kejap dia kufur. Kejap dia kufur, kejap dia beriman. Kejap buat dosa, kejap buat pahala. Kejap buat pahala, kejap buat dosa. Caca marba, campur habis. Tu kerana kita ni lambat ataupun bertangguh dalam beramal. Sehingga kita tak tahu jalan mana yang kita hendak tuju tuan-tuan dalam hidup kita ni. Dan kita alhamdulillah Allah tunjukkan nur, cahaya jalan kebenaran dalam hidup kita. Nampak jalan-jalan kebenaran. Inilah petunjuk Allah. Inilah jalan menuju keredaan Allah. Kita nampak tuan-tuan. Dalam hidup kita ni kita nak buat kerja-kerja untuk dapat reda Allah. Bangun pagi je kita dah fikir dah apa keredaan Allah yang kita nak cari. Bukan kita nak cari musuh, bukan kita nak cari dosa kering, bukan kita nak cari benda-benda maksiat dan mungkar. Bukan. Dah fikir dah, aku bangkit pagi ni, aku nak semayang subuh, aku nak semayang duha, aku nak pergi tolong orang, aku nak kemas surau. Yelah dah pencin, tak ada apa nak buat tuan-tuan. Kan? Buatlah apa yang patut, yang baik-baik. Yang kerja elok-elok. Jangan kerja main-main. Nampak? Sebab kita nak cari redha Allah. Ini tanda hati manusia yang terang. Berbanding dengan manusia yang hatinya gelap, hatinya telah pun mati tadi tuan-tuan. Kerana itulah Allah Ta'ala pesan juga dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah.
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, kaum keluarga kamu daripada kejahatan api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada batu batan dan juga manusia itu sendiri. 'Alaiha malaikatun, di situ adanya malaikat, ghilazun shidadun, yang garang, yang bengih, la ya'sunallah, sama sekali tidak akan menderhakai Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, akan menurut perintah apa saja yang disuruh oleh Allah. Ni keadaan dalam neraka. Bahan bakar pun terdiri daripada batu batan dan juga manusia itu sendiri. Kerana itulah Allah Ta'ala peringatkan, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Bukan nak jaga diri kita saja. No, ahli keluarga kita. Isteri kita macam mana? Anak-anak kita macam mana? Cucu-cucu kita macam mana? Cicit-cicit kita macam mana? Sebab kita kena jaga semuanya, tuan-tuan. Kita bagus dah kadang. Datang surau, jaga solat, jaga aurat, segala-galanya kita jaga. Tapi ahli keluarga kita macam mana? Kadang-kadang bila dikenang-kenang Allah, kan? Anak aku bertudung pun tidak. Seluar pendek, kulu gilih. Sedih kadang. Kita okey, pak lebih. Tapi bagaimana dengan ahli keluarga kita? Ni kita kena cek, sebab kita nak bawa mereka ni sekali masuk syurga. Nak jauhkan mereka ni daripada neraka. Tapi malangnya kerana kita tak pedulikan mereka, silap-silap kita pun akan dibawa dalam neraka. Walaupun kita ni orang baik. Bapa aku tak pernah ajak aku pun pergi solat di surau. Suami aku tak pernah suruh pun aku tutup aurat. Bapa aku tak pernah suruh pun aku tutup aurat. Udahnya kita kena tarik, tuan-tuan. Masuk dalam neraka Allah. Allahu Akbar. Ni yang menakutkan. Ini tanggungjawab kita. Kan? Kita tegur, kita nasihat anak-anak isteri kita, cucu-cucu kita, supaya mereka ni lebih tertib, lebih beradab, lebih bersopan, lebih taat kepada perintah Allah. Seronok kita tengok anak-anak kita jaga solat. Seronok tak seronok, tuan? Oh, seronok. Cucu kita, ya Allah, rajinnya lah datang ke surau. Tu cucu siapa tak tahulah tu. Tengah-tengah ni kan. Seronok. Daripada dia meraya tentu hala tu kan. Tengok ada dah cucu siapa ni, anak siapa ni. Datang surau, laki bini datang surau. Naik motor, Allahu Akbar. Kan? Semua sama-sama nak cari redha Allah. Sama-sama nak selamatkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Inilah ya antara jalan-jalan yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita ini daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga digalakkan supaya sentiasa berdoa. Allahumma inni, minta jauh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta jauh min azab jahannam, minta jauh daripada azab neraka jahannam. Doa ni boleh kita baca selepas kita baca tahiyat akhir. Innaka Hamidun Majid. Kita sebelah kemudian kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta jauh daripada neraka Allah.
Dan boleh juga banyak doa lagi sebenarnya. Kalau tok guru saya dulu dia ajar doa lain. Ya Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh juga baca doa tu. Ya, dan doa yang tadi pun boleh. Dan Nabi ajar juga lepas sembahyang terutamanya subuh kita baca Allah ma'ajirni minan nar. Minta jauh daripada azab neraka Allah. Baca berapa kali? 7 kali. Tak sempat lah Ustaz boleh 3 kali. Tak apalah. Jangan tak baca langsung. Ya, Allah ma'ajirni minan nar. Kalau ramai-ramai Allah ma'ajirna minan nar. Minta jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap-tiap hari waqina azaban nar waqina azaban nar. Dalam doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar. Minta jauh daripada neraka Allah. Nak makan pun Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azaban nar. Minta keberkatan atas apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada kita. Waqina azaban nar. Minta dijauhkan daripada azab neraka Allah. Nampak? Baru berkat benda yang kita nak makan. Barulah kita nak rasa benda yang kita nak makan ni benda yang halal. Zatnya halal, sumbernya halal. Sebab kita nak mencari keberkatan. Adakah benda haram orang nak baca doa? Kan? Dia beli satu tin Carlsberg. Allahumma barik lana fima. Ada? Tak ada tuan-tuan. Dia menang duit judi, duit loteri. Allahumma barik. Tak ada. Sebab benda tu tak ada keberkatan. Macam sembelih ayam curi ya. Bila ada apa namanya? Curi ayam, tahu pula nak sembelih bila nak makan. Tu zaman kami mengaji dulu lah. Kita dulu pun jahat jugalah. Kawan-kawan lah. Tangkap ayam orang kampung, bawa masuk semak, nak makan, sembelih dulu. Bismillah. Kan? Tahu pula sembelih ayam curi. Allahu Akbar. Itulah. Zaman jahat dululah. Tak tahulah ayam siapa. Mana nak dapat keberkatan? Jadi kita nak ngadap rezeki pun kita mengharapkan supaya dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Begitulah kekuatan kita dalam segenap perkara ni, kalau boleh nak elakkan daripada adanya perkara-perkara yang boleh menjadi asbab kita masuk neraka. Seboleh-bolehnya kita elak. Kalau benda ni, kerana benda ni aku buat masuk neraka, aku tak buat. Nampak? Ya, aku tak buat, aku tak ambil. Semalam sembang dengan seorang datuk lah. Dia duduk sebelah saya, tontan cerita pasal ni. Kisah bagaimana orang kita ni terlibat dengan perkara haram ni, rasuah ni. Dia kata, sampai saya dengar cerita dalam rumah tu ada cash money sampai 500,000. 100,000, 250,000. Dalam bonet kereta ada 50-60,000 cash money. Tu dia. Kita dapat laporan ni dia ceritalah. Dialah cerita. Saya pun dengar juga cerita. Tapi dia punya cerita lagi power, tuan-tuan, rupanya. Dia tahu banyak benda. Yalah, dia orang yang mungkin ada pengaruh dan sebagainya. Dia tahu banyak benda. Tak rasa apa. Benda ni tambah dengan dunia ni. Baru 200-300 ringgit pun kita dah kabur biji mata, tuan-tuan.
Kelabu je mata kita 200 boleh lah. Haram pun haram lah, kira halal lah. Nampak tak? Baru RM200. Bayangkan kalau 2,000, 20,000, 200,000. Tak banyak dia ambil 1 to 2% ya, 1.5% ya. Tapi from 1 million kan? Berapa banyak dia dapat? Senangnya nak dapat duit. Buat-buat ni kadang gaji pangkat tak besar mana, tapi tu dia pakai kereta mewah, rumah mewah, hidup mewah. Nak datang duit ni. Sebab dia tak heran, dia tak kisah benda yang dia dapat tu halal ke haram ke, janji aku nampak hebat. Untuk apa kehebatan dunia ni? Dunia ni kalau dibandingkan dengan syurga Allah, dunia ni macam bangkai, kata sahabat. Macam bangkai ibaratnya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di syurga. Tapi yang bangkai inilah yang kita kejar-kejar, tuan-tuan. Yang kita sungguh-sungguh. Sampai sanggup mati hidup mati kerana nak kejar dunia ni. Sedangkan ini ibarat bangkai, kata Nabi. Nampak? Jadi tuan-tuan, tak salah kita mencari dunia. Tapi jangan kita lupa nasib kita di akhirat. Itu yang ada pesan. Wala tansa nasibaka minal akhirah. Jangan kamu lupa nasib kamu di akhirat nanti. Itu je. Kamu nak kerja, kamu nak berniaga, kamu nak buat apa pun buat. Tapi jangan lupa. Ini prinsip yang ada pada sahabat Nabi. Sebab tu walaupun mereka kaya-raya, mereka menggunakan kekayaan mereka, kedudukan mereka itu untuk kepentingan akhirat mereka. Bukan untuk kepentingan dunia. Bukan untuk kepentingan dunia. Sebab tu sahabat walaupun mereka ni memegang tampuk pemerintahan, mereka tak kaya-raya, tuan-tuan. Mereka tak mewah. Nabi SAW sendiri kalau nak kaya, boleh kaya lama dah. Kunci perbendaharaan negara Nabi pegang. Sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rashidin pegang. Tapi cuba tengok bagaimana Nabi kita SAW, rumahnya, tempat tidurnya. Sampai sahabat sedih tengok Nabi bangkit tidur belakang ni berbirat-birat, tuan-tuan. Berbekas-bekas. Berbekas-bekas belakang Nabi. Bekas pelepah tamar, tuan-tuan, yang menjadi lapik tempat tidur Nabi. Sedih. Nampak? Macam mana Abu Bakar, macam mana Umar. Oh ya Allah. Tapi mereka menggunakan segala apa yang mereka ada itu untuk mendapat keuntungan di akhirat, bukan dunia. Walaupun jalan nak kaya raya, jalan nak orang kata bermewah-mewahan tu ada, tapi mereka tak guna. Mereka gunakan segalanya untuk kebaikan di akhirat. Selamat kita nanti. Mudah perjalanan kita di sana nanti, tuan-tuan. Kita tak merasainya lagi, tapi kita bakal merasainya. Allah dan Nabi kita SAW dah beri gambaran awal dah. Dan perkara ini wajib kita imani. Ada syurga, ada neraka, wajib kita imani. Wajib kita beriman. Siapa yang engkar adanya syurga, neraka, kufur. Ni. Jadi kita hari ini bila diceritakan kepada kita, maka kita berusaha untuk ke syurga Allah dan menjauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah beberapa pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan memberikan kesedaran, memberikan peringatan, pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan pergi juga tajuk macam ni, lebih kurang juga. Ya, tapi tajuk dia majoriti penghuni syurga dan neraka. Siapa yang lebih ramai dalam syurga dan neraka?
Siapa yang lebih ramai? Dia kata majority. Majority ni mana menang pilihan raya lah. Tu tajuk kita pada kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.